أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سورة الفيل. Surah Al-Fil. Surah yang ke-105 daripada tertib Mushaf. Tertib Mushaf ni mana tertib susunnya dalam Quran. Dalam Quran dan ambil daripada Fatihah. Yang terdapat pada surah Al-Fil ni ialah surah yang ke-105 daripada semua 114 surah. Surah Quran semua ada 114 surah. Kemudian surah Al-Fil ialah surah yang ke-105. Adapun tertib nuzul, tertib ulum Quran ialah surah yang ke-19. Dan ada riwayat mengatakan kalau turun Quran, jadi mula-mula turun surah Iqra, lepas tu mari-mari apa surah Al-Fil ni ialah surah yang ke-19 daripada tertib An-Nuzul, tertib turun Al-Quran. Diturunkan dia ba'dal kafirun, lepas pada surah Al-Kafirun, lepas pada surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ini tertib nuzul. Adapun tertib Mushaf ini ialah yang ke-5 dan yang ke-105 daripada 114. Bagi surah ni ada 5 ayat. Nah, surah ni ada 5 ayat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ayat yang pertama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ayat yang kedua. Yang ketiga faj'alahum ka'asfin ma'kul, itu ayat yang kelima. Dan bagi dia ada 5 ayat. Diturunkan di Mekah. Dan semasa Nabi kita belum hijrah di pada Madinah. Di awal-awal lagi lah turun surah Al-Fil ni dalam masa Nabi kita duduk. Gambarnya surah Makkiyah, surah yang dibacakan kepada Mekah. Kalau turun lepas pada Nabi kita hijrah pergi kepada Madinah, iaitu semasa Nabi kita duduk di Madinah 10 tahun tu, orang panggil surah Madaniyah. Madaniyah yang dibahasakan kepada Madinah. Bagi surah ni ada 5 ayat. Nah, ada 5 ayat. Lepas tu ada setengah ulama dia bahas lagi. Bagi surah ni ada 23 kalimah. Nah, cuba bila tengoklah. Nah, kalimah dia tu ada 23 kalimah. Dan 90 ni haraf. Allah lagi dah, la'i lagi ada 90 ni haraf. Ni bila tengok. Ni ialah bergantung dengan surah Al-Fil. Maudhu' dalam surah ni dengan secara ijmalinya bayanu qudratillah. Nak menyatakan kekuasaan Allah, nak tunjuk
Dan nak nyata kata Allah tu kuasa. Allah tu memang kuasa dah. Nah, orang kafir tu saya percaya, nak percaya, manusia percaya tak percaya pun tetap Allah bersifat dengan kuasa. Tapi dalam surah ni nak tunjuk, nak nampak, nak nyata kata Allah Ta'ala tu kuasa. Dan sebagai dalil keterangan bayan qudratillah, kuasa Allah Ta'ala. Mana tuju mana kenyataan kata Allah Ta'ala kuasa, iaitu Allah Ta'ala boleh menghancurkan ashabul fil, tentera bergajah yang begitu kuat, hebat, tapi Allah Ta'ala boleh menghancurkan dengan apa, hatta burung je. Tu Allah Ta'ala hatta nampak juga burung. Kalau nak hancur dengan tak ada zahir sebab pun, mana Allah tetap berkuasa. Ini surah ni tu dah, bila kita faham surah ni, kita baca surah ni, nyata sungguhlah bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, dengan kuasa. Serta nak tunjuk kata kalau wak tak kena dia Allah Ta'ala marah, jadilah inna batsya rabbika la syadid, sesungguhnya kemarahan Allah Ta'ala tu adalah bersangat. Kalau dia orang dah buat salah, duk seni, duk boleh makan kenyai, duk boleh sehat lagi tu kerana rahmat daripada Allah. Tu heksia lagi, duk hala lagi, semaya tak semaya, duk zalim, duk buat maksiat, duk gapo, tapi Allah Ta'ala tak ada buat gena, rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala buka peluang supaya dia boleh taubat, boleh dia balik, kembali kepada jalan Allah. Tapi dia Allah Ta'ala marah la syadid. Kali siapa nak menetai dan nak menahan walau sikit habu. Tengok Raja Abraha ataupun tentera ashabul fil yang dia duk mengaku kuat. Tengok zahir pun kuat sungguh, ada gajah. Tak ada lah masa tu. Dah serupa dengan ada Allah, ada apa benda yang boleh menahan musuh ke apa semua, gagahlah, kuatlah. Tapi kekuatan Allah, kudrat Allah adalah lebih daripada kekuasaan lain dan lebih daripada kekuatan lain. Ini dalam surah ni bagi orang nak faham lah. Kata Allah kuasa dan kemarahan Allah bila dia marah adalah syadid. Nah, tak boleh siapa nak buat gena, hingga siapa hancur habis tentera bergajah yang begitu kuat. Ada utama sekali bagi orang ada kerah perut proses taat kepada Allah, duk deraka kepada Allah, serta tunjuk zahir-zahir kata lawan Allah, maka Allah bersangat termarahlah pada orang bersifat dengan sifat demikian. Contohnya sufa ashabul fil. Ani mana ayat ni, surah ni mengajar kepada kita bahawa Allah adalah amat kuasa dan kemarahan Allah Ta'ala adalah kuat kepada orang yang deraka. Duk seni tu, boleh makan, boleh minum, boleh tidur tu, Allah Ta'ala kesian. Boleh ada peluang, Tuhan buka peluang, boleh taubat, boleh dia kelek. Tapi dia Allah Ta'ala marah la syadid. Bersangat sungguhlah hingga sampai gajah ataupun tentera gajah
bila kena batu yang dihantar oleh Allah Ta'ala melalui tayran, melalui burung, maka hancurlah tubuh badan dia. Ngikut dalam anak ulama duk sarah hingga dapat gapo hancur sab-sab clicking ataupun habis tubuh badan dia. Ada kerana Allah Ta'ala membinasakan puak dia. Ini sebagai maudhu' besar dengan jalan ijmali dalam surah. Supaya kita orang mukmin boleh ambil pengajaran. Dan begitu juga orang-orang duk lawan Tuhan, duk bahasa kata dia tu lebih rasa tak heran, maka dia Allah Ta'ala ambil salah. Beginilah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wi ingatlah makna dia, arti bismillah ni wi cerak molek, serta kita boleh faham apa makna pemurah dan apa makna mengasihani. Pasal mana kemurahan Allah dan pasal mana Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpinkan oleh pembawa gajah? Tentera ni yang hendak meruntuhkan Kaabah, yakni Baitullahil Haram. Adakah engkau tidak lihat kita ni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dimaksudnya Nabi juga umat-umat dia semua. Nabi dan umat dia masuk dalam kitab ni. Tak tahu ke? Lebih-lebih lagi cerita ni makruf, masyhur dan mutawatir di sisi orang Arab ataupun di sisi musyrikun Quraisy. Tak tahu ke Allah Ta'ala wa'alahanu kepada ashabul fil. Boleh duk kacau nak lawan Tuhan, boleh duk tosai taat pada Tuhan, tosai beriman kepada Tuhan. Tidakkah engkau mengetahui? Tahu ke tak? Maka jawabnya tahu juga. Belum pada bangkit Nabi, belum Tuhan hantar Nabi lagi, puak dia tahu belakang dah. Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana membuat oleh Tuhan engkau, bagaimana telah melakukan oleh Tuhan engkau bi ashabil fil, kepada angkatan tentera gajah. Ashab jamak bagi sahib. Ashab tuai-tuai dia. Pemimpin hidup bercara ke gajah. Tuhan wa'alahan. Maka puak dia tahu belakang. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah, oleh tuai-tuai gajah. Pimpin apa? Yang hendak meruntuhkan Kaabah Baitullahil Haram. Puak dia tu mari daripada negeri dia, daripada tempat dia, kerana tujuan nak mutuhkan Kaabah. Pas jadi kena buat dia. Maka engkau sudah tahu lah, iaitu hancur mati gapo semua. Beginilah
kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, puak dia kuat. Yang kata apa bila-bila mari tu orang kau jalan, puak kabilah Arab. Supaya kita kalau mari jauh ke lalu kok negeri tu, lalu kok negeri ni, Allah ke dia belakang. Nak tunjuk dulu kekuatan puak dia. Tuhan tunjuk dulu. Allah belakang, ngaku belakang, rapah habis barang-barang harta gapo kau tengah jalan. Sehingga mai siapa Mekah dah pun rapah lagi uta po Arab Mekah 200 ekor uta kata setengah riwayat dah. Kuat tak kuat, tapi akhirnya tu hewan kan dia. Engkau tahu tak? Nah, maka semuanya tahu. Dan orang-orang Arab masuk pun tahu. Dan kita sini pun tak ada sekolah tadika lagi kita duk dengar kisah tentera gajah. Ma'ruf saja. Maka akhirnya buat dia hancur. Dah. Kalau gitu bila kita tahu dah, kita kena imanlah dengan kekuasaan Allah dan dengan kemarahan Allah terhadap orang yang hendak membinasakan agama Allah. Nah, seperti puak ashabul fi nak mutuhkan Baitillah. Kerana Baitillah ni adalah bersangkut paut dengan agama, kiblat bagi orang Islam dan kiblat bagi nabi-nabi dulu. Data-data puak dia nak mutuh, maka macam mana Allah Ta'ala buat dia. 185 ni dalam ayat ini, ayat-ayat ni dan yang berikutnya, ayat oleh dapat lagi ni, Tuhan menceritakan sesuatu kisah. Tuhan menceritakan suatu kisah, satu kisah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni yang menggembirakan baginda dengan menyatakan akibat buruk orang yang hendak merosakkan sesuatu yang mulia di sisi Allah. Jadi Rasulullah tu duk royak semua dah jangan derakal Tuhan. Jangan duk niat tak molek terhadap agama Tuhan ataupun benda molek hak Allah Taala suruh, Allah Taala larang gapo, kena hormatlah. Duk turutlah Rasulullah duk royak semua dah. Maka ayat ni Allah Taala bagi satu cerita ashabul fil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cerita yang menggembirakan baginda. Salah kata tengoklah benda berlaku kepada ashabul fil. Ni orang kerah perut tu saya turut Nabi, tu saya turut ajaran Allah, jadi balah tu lah. Nah, tu saya turut ajaran Allah. Nabi tak ada kecek lagi masa tu. Nah, Nabi baru lahir pada tahun tu. Tapi orang deraka kepada Allah, walau jamil mana-mana pun malah ni lah. Kalau sebut jamil Fir'aun pun malah ni lah. Jamil Korong pun malah ni lah. Jamil ashabul fil tahun lahir Nabi ni pun malah ni lah orang yang deraka kepada tu. Sudi akibat buruk. Maka Nabi kita berasa gembira sikit. Nah, di atas pertolongan Allah terhadap Nabi yang membinasakan orang yang deraka kepada Allah. Orang yang hendak merosakkan sesuatu yang mulia di sisi Allah. Hak Tuhan mulia, agama utama sekali agama Tuhan mulia. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Datang-datang kita buat main dengan agama. Nak murid ke orang kita kena agama dah setengah. Nak murid sama kita ya, balas sama kita. Heknya dia duduk seru agama, kita buat kena. Supaya masa Nabi nak murid ke Nabi, kita kena agama Allah. Menyanyi. Dah orang tu dia lari takwi. Nyanyi dah tak boleh apa? Oh, tak boleh buat maksiat lah. Oh, dia sengelai dah. Pakai berdecok tambah lah dah.
Ada orang yang kata tak hormat kepada hukum. Padahalnya laringnya sana daripada Allah. Kita kena fikir kata Tuhan larang. Tapi buat dia deraka pada Allah, sengelai buat. Kakak tunjuklah dah. Tidak ada buat ada gelak ya, patut lah ni buat ada curah. Tidak ada buat luar-luar masjid ya, lah ni masuk masjid. Tidak ada luar tempat-tempat sulit-sulit ya. Bawa orang larang, dia sengaja buat tempat curah-curah. Siapa dalam masjid buat maksiat, siapa luar masjid buat. Dalam kawasan masjid buat. Kerana apa? Kerana orang tak hormat kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau duk mai biasa itu, lama laung akan jumpalah dengan balasan buruk daripada Allah. Nah, kalau Tuhan tak balas lagi di dunia, rahmat daripada Allah supaya peluang lagi boleh bertaubat. Tapi kalau balas tu, dia kena jumpa balasan daripada Allah lepas pada mati dia, dalam kubur dia. Baik. Gapo ada setengah tu dah. Jadi gitu, jadi gini tu tah dunia lagi dah. Ni bekok kaki kerana kaki dia menyanyi kepada Quran. Dan mata buta kerana dia geduk. Gapo menyanyi kepada hukum Allah Taala. Banyaklah duk berlaku. Nah, maka dengan berita pasal ni Allah Rasulullah berasa gembira lah. Ada. Mana Allah Taala tak halak. Nah, Allah Taala tak halak. Nah, orang dah buat gapo merosakkan sesuatu yang dimulia Allah Taala seperti Baitillahil Haram. Di Quran, di hukum agama, di masjid, di gapo Allah Taala Taala. Tak dunia akhirat. Nah, tak dunia tapi apa Abrahah ni Tuhan buat di dunia lagi. Dan juga menjadi pengajaran kepada sesiapa yang menaruh ingatan buruk terhadap makhluk yang dipelihara kehormatannya dan keselamatannya. Dan dalam ayat ni, surah ni juga, nah, ada Allah Ta'ala menceritakan kisah pada Nabi supaya Nabi gembira macam mana Allah Ta'ala anak uat dan jadi pengajaran kepada sesiapa yang menaruh ingatan buruk terhadap makhluk yang dipeliharakan kehormatannya dan keselamatan seperti Baitullah. Orang yang niat tak molek pada benda makhluk yang dihormat. Kita kena hormat, kena besar hukum Tuhan. Dia sebut kata haram, kita kena terkejutlah dah kata benda ni Tuhan marah. Kalau kita duk buat, kena berhentilah dah. Dan kalau kata wajib, walau kita tak biasa buat pun, kita kena berasa lah dah kena buat. Kena membesarkan. Itu adalah daripada takwa kita. Itu daripada iman dah. Kalau rakyat tu benar dah buat, dia dah buat benar haram. Dia kata haram ni, Tuhan larang ni. Tapi tak ada berasa kena. Kerana tak ada takwa dia kepada Tuhan. Siapa membesarkan kehormatan Allah Ta'ala, maka yang dimakan itu daripada takwa hati dia. Kalau Tuhan hormat datang, dia buat mai-mai, pucuk daripada dia deraka kepada Allah. Supaya ni, sebab orang dua ayat semaya, dengar bel tu. Orang yang takwa, bila dengar suara bel, dia tak boleh hidup dah. Dia kena pergi carilah tempat semaya. Kalau dia bawa kereta pun, dah salah kata, dia kena tahu dah kata masuk waktu semaya gapo. Tapi orang yang tak takwa, bel lah kena-kena. Duduk tepi masjid, ataupun duduk dalam kampung, dalam ada tempat ibadat kepada Allah, dia tak ada berasa. Kerana apa? Tak ada mari takwa dia kepada Allah. Maka dalam kisah Ashabul Fil ni, dan Allah Ta'ala ajar kepada kita semua, kepada sesiapa yang menaruh ingatan buruk terhadap makhluk yang dipeliharakan kehormatannya dan keselamatannya, beginilah jadi. Iaitu Allah Ta'ala binasakan dia. Ada. Ni apa? Kisah Ashabul Fil. Berkata Ibnu Ishaq, tak kalau membaki oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad SAW, adalah pada barang yang berlaku pada puak Quraisy,
iaitu nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang banyak sangat dan kelebihan yang Allah Ta'ala ke dia, tapi buat dia tak ingat, tak kenal lah, mudah kata gitulah. Maka ayat ni kesedaran. Nah, seolah kata kesedaran. Kata Allah Ta'ala tu sudah jaga buat dia tu banyak-banyak kali. Habis tu ada setengah buat kureh. Dia kata, kalau Tuhan tak hancur ashabul fil ni, buat dia tak tahu terjadi kena. Nah, utama sekali dia boleh jaga Baitullah ni, hebat benar di sisi dia. Boleh jaga Kaabah tu. Kedai benar. Di kalangan orang Arab sama Arab tu, paling lawai lah buat Mekah yang boleh jaga Kaabah. Maka kalau Tuhan tak buat balas ni, dia mikir juga. Nah, dia mikir, tapi orang yang deraka tu tetap duduk deraka kepada Allah Ta'ala. Maka bila Tuhan balas kepada ashabul fil balas ni, maka banyaklah benda-benda yang boleh mengajari. Pertama sekali, puak-puak Quraisy ataupun puak-puak Arab yang sentiasa duk lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu, adakah tidak mengetahui engkau hai Rasul macam mana membuat oleh Tuhan engkau dengan ashabul fil, tak kalau menghendaki mereka itu untuk mutuhkan Baitullah. Nah, bila dia nak pergi mutuh Baitullah, Tuhan wa'alah no. Semua tu puak muhmu bakat tahu belakang. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka di dalam keadaan yang merugikan dan memusnahkan mereka? Tentu sekali Allah Ta'ala jadi rancangan jahat tu rugi. Nah, dan gapo musnah bilik. Ni istifham gapo daripada Allah. Tanya, Tuhan rugi ke tak buat dia? Tetap rugi. Jawabnya ya, Tuhan rugilah buat dia. Tadlil, dalam sesat. Sesat ni mana tak terpakai kerja. Sebab orang sesat lah. Orang sesat pergi cari barang dia. Nah, di mana-mana pun dia sesat jalan, klik kosong, rugi peri. Habis minyak kereta peri. Kalau pergi ke Kedah. Nah, kalau pergi ke Bukit ke mana pun, pergi cari menisai madu, pergi cari kulak gelai, pergi cari apa, tapi dia sesat, kelak perilah. Gitu juga. Nah, orang yang sesat agama, hidup dia rugilah dalam dunia ni. Orang yang sesat tak turut ajaran Allah Ta'ala, maka rugilah. Umur dia ada banyak mana pun, rugilah. Begitu juga for ashabul fil, turun modal banyak mana tak tahulah kalau kita kira. Nah, duk susun tentera, duk fikir, duk musarak. Nah, pecung gajah, pecung kekuatan ke apa, mari tengah jalan serai kapung tu, serai kapung ni, menir dia melaka. Tapi bos apa nak mutuh Baitullah, Allah Ta'ala membinasakan dia. Maka tidakkah engkau tahu, nah, Allah Ta'ala menjadikan tipu daya mereka itu fi tadlil, di dalam sesat. Tipu daya ashabul fil. Tapi Tuhan tak, dalam ayat ni tak ada sebut. Dalam hadis lah, ashabul fil itu siapa? Nah, dalam ayat tak ada ayat. Ayat cerita sebagai cerita umum, boleh faham belaka. Tapi dalam hadis dia sarah lah. Ashabul fil itu ialah kena kepada Abrahah, Najasyi, dah Habasyah. Dia Abrahah ni bahasa nama raja dia, raja awak rancangan awak utuh Kaabah. Najasyi itu bahasa tamneng kok dia. Kalau orang duk meretah negeri Habasyah, orang panggil Najasyi. Supaya meretah negeri Mesir panggil Firaun. Nah, kalau meretah negeri Mesir tu orang panggil Firaun. Mana kata keberapa Firaun tak tahulah. Nah, begitu juga orang meretah negeri Habasyah tu.
Najasyi panggil dia, Najasyi. No. Habasyah tu negeri besar dia. Asyubia, kalau lah ni Asyubia dah. Tapi Abrahah ni dia duk jaga di gapo tengah daripada ni, dia jaga negeri Yaman, negeri gapo semua. Maka Humi mai serai tu mari pada Yaman. Belum pada tu dia buat di kanisah dia. Nah, di gereja dia tu bina maulai hebat maulai. Nah, nak sebagai nak ganti Baitillah ataupun nak hamba. Kemuliaan serupa dengan Baitillah. Lepas tu nak kerah orang Arab semua dia buat amal ibadat di kanisah dia. Tapi li Arab ni tak jauh lah. Nah, tak jauh. Bila tak jauh jadi tak benar begitu gini, sinilah. Ada kelahi, ada lawan masa dia lah. Akhirnya Raja Abrahah sana hatta tentera gajah mari. Nah, bersama dengan kekuatan dia nak mutuh Baitillah, nak perhabis Baitillah, nak perhabis Kaabah, dan supaya manusia tu paling kuat amal ibadat di tempat dia. Tapi tipu daya dia, usaha dia, kaedah, nah, urusan dia semua tu fi tadlilin, di dalam kesesatan belaka, tak ada harga ala sikit habuk. Ini Allah Ta'ala jadi tadbir mereka itu, kaedahum ani tadbiruhum. Nah, fikiran mereka itu, tadbir susun rancangnya dia tu yang jahat, fi dia di dalam hampa, tak ada boleh terpakai sikit habuk pun. Tahu tak? Puak Muhammad tahu. Maka tetap puak dia tahu belaka. Kerana kisah ni masyhur sangat di sisi orang Arab. Nah, di sisi orang Arab, di sisi orang Quraisy tahu belaka. Dah. Mana Allah Ta'ala menyesat, iaitulah puak dia tak ada boleh mutuh Baitillah, tak ada terkesak sikit habuk pun, dan tak ada gapo rusak sikit habuk. Kerana tipu daya dia tu fi tadlil. Ginilah susun rancangan jahat tu, dia Allah Ta'ala nak jadi gapo, nak jadi hampa tu tak pedah gapo, musnah biliknya lah, punah biliknya lah. Dah. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan ia Allah menghantarkan kepada mereka rombongan Faksani burung berpasuk-pasuk. Nah, yakni burung berjemaah-jemaah. Ababil mana jama'atin, berkata Ibnu Hisham, ababil yakni berjemaah. Mari membinasakan ashabul fil. Burung Allah Ta'ala hantar burung berjemaah-jemaah. Berpuak-puak. Kit'an, mari satu puak, mari satu puak. Hingga sampai binasa. Inilah cara Allah Ta'ala membinasa dan menjadi hampa, merugi urusan pekerjaan yang dikerjakan oleh ashabul fil. Maka dalam dua ayat ni pun kita boleh faham dah. Kata orang mengarut terhadap agama Allah, dan orang niat jahat terhadap kehormatan Allah, maka Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala tetap marah. Kalau tak jumpa balasan dia di dunia, dia akan jumpa balasan di akhirat. Tapi kalau teruk berdakwah, cuba ashabul fil ni teruk dah sampai sanggup nak mutuh Baitillah, maka Allah Ta'ala binasa di atas dunia lagi. Dan begitu juga banyaklah kita duk dengar kisah-kisah lah ni, ataupun berita-berita lah ni, orang yang deraka pada kadang-kadang habis kapung, nah, kerana dia deraka kepada Allah. Tuhan hantar ribut, Tuhan hantar boh, hantar gapo. Maka kalau Tuhan gapo turun bala di atas dunia, Tuhan seksa atas dunia, supaya manusia tu boleh, kalau lebih mati tu boleh fikir. Kalau mati tu jumpa dengan mati lah, tak boleh dah lah. Apa peri dah lah buat dia tu.
Kan dia mati dalam neraka. Tapi orang yang hidup ni boleh mikir. Bila-bila pun walah tu lah. Nah, zaman dulu kita dengar apa? Orang ribut mari kebau hingga habis supaya orang wak songkrok biasa dengar. Dan air apa air laut mari putus rumah kita biasa dengar supaya tsunami dan supaya ribut. Gitu gini apa kita biasa. Dan lani-lani pun duk tubik gambar semua. Nah, cara Allah Taala nak membinasakan orang deraka kepada Allah. Maka kita orang mukmin jangan cari ragu dengan hukum Allah. Kita kena hormat kepada hukum Allah Taala. Kena besar. Kena jadi berasa hebat, berasa samkan. Nah, ta'zim kepada hukum Allah. Dia sebut kata haram, kita kena wisakut dalam hati kata benda ni Tuhan tak kena, Tuhan marah. Dia sebut kata wajib, kita kena sakut dalam hati, kena ta'zim hukum Allah Taala. Jangan buat main-main. Nah, kerana contoh tengoklah Ashabul Fil dia buat main-main dengan hukum Allah, Allah Taala jadi balah ni. Ada jumpa dengan apa? Kemusnahan dan berjumpa dengan keburukan yang Allah Taala tipu kepada mereka itu. Ya Allah, ya Tuhan, mintalah kepada Allah Taala kita boleh faham Al-Quran. Ada boleh apa boleh faham serta boleh kita beki hati kita. Nah, jangan dengar saja, tak dengar tu teruk dah. Tak dengar tu teruk benarlah. Tak dengar Quran, tak faham Quran, maka ada rusak dah lah. Nah, kedudukan kita kalau tu saya dengar Quran tak faham Quran tu tak rusak. Bila kita dengar dah, kita usaha boleh wa amal boleh turun. Kerana percaya kepada Quran adalah satu rukun daripada rukun iman. Kalau dia dakwa saja percaya Quran, tapi Quran kita tak saya dengar, Quran kita tak saya ambil padu, nah, tu saya beriman dengan dia, maka berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ya Tuhan, jadilah Quran sebagai imam bagi kita dan sebagai pengajaran bagi kita semua. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.